wa sahbihi wa man tabi'ahum wa walah. Rabbana zidna ilman yanfa'una, Rabbana yassir wa la tu'assir, wa tammim bil khair, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, kita ambil masa dalam lingkungan 15 minit sebelum kita masuk waktu solat Jumaat untuk sama-sama kita berada di dalam sesi tazkirah. Fadzakir bil Quran liman yakhafu wa'id. Berikan peringatan kepada manusia dengan Al-Quran kepada orang yang takut pada ancaman daripada Allah. Fadzakir, berikan peringatan, fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya peringatan adalah perkara yang mendatangkan manfaat kepada orang yang beriman. Baik, maka pada hari ini topik ataupun tajuk bagi khutbah Jumaat kita adalah topik berkaitan tentang solat berjemaah. Jadi saya ambil sedikit sebelum kita sambung dengan sesi khutbah nanti, iaitu topik berkaitan tentang solat berjemaah. Sahabat-sahabat rahimakumullah, solat jemaah ni di antara solat yang paling dituntut, di antara perkara yang dituntut ketika zaman Nabi SAW. Sehingga Nabi SAW ni pernah memberikan ancaman kepada orang-orang yang meninggalkan solat berjemaah ataupun sesiapa di antara mereka yang ada pada waktu tersebut yang tidak keluar untuk menunaikan solat berjemaah. Saya sebutkan dan kita berikan beberapa contoh untuk kita teladani di kalangan salafun salih. Di antara salah satunya kisah hari ini, kalaulah sekiranya kita kata kita tak dapat datang untuk menunaikan solat berjemaah ni atas faktor mungkin kita ni orang yang tak berapa kuat, ataupun orang yang sedikit uzur, ataupun lebih-lebih lagi barang sesiapa yang dia memang ada kekuatan tapi dia tak nak datang kerana dia beranggapan hukum solat berjemaah ni adalah sunat. Dia kata, apa makna sunat? Dia pun meletakkan satu definisi dia sendiri dengan berkata, sunat ni kalau buat dapat pahala, kalau tak buat tak dapat apa. So dia kata sunat ni bukan satu, sunat ni banyak. Alah, kalau tak datang solat berjemaah pun aku boleh sedekah dekat masjid. Kalau tak datang solat berjemaah pun aku boleh jamu orang makan, aku boleh berzikir, aku boleh baca Al-Quran, aku boleh itu, aku boleh ini, dengan alasan dia boleh dapat tampung balik kekurangan pada solat berjemaah tadi dengan apa-apa ibadat yang lain. Itu anggapan kita. Baik, sekarang jom kita lihat satu orang sahabat. Saya kira nama dia ni mungkin sahabat-sahabat pernah dengar. Tapi kalau tak pernah dengar, insya-Allah mudah-mudahan kali pertama dengar dan kita akan dengar bagi kali yang seterusnya. Mungkin sahabat-sahabat kalau ditanya siapa muazzin di zaman Nabi SAW, saya kira ramai yang tahu dan ramai yang akan jawab muazzin Nabi SAW adalah Bilal bin Rabah. Baik, sebenarnya muazzin ni bukan Bilal sahaja. Muazzin Nabi SAW ada lagi tukang azan ataupun muazzin yang lain selain daripada Bilal. Siapakah orangnya? Maka orangnya adalah seorang OKU. Dia bukan orang yang sempurna macam kita, orang yang kita katakan tak ada cacat celah pada fizikal, tetapi dia adalah seorang OKU. Ni yang jadi muazzin Nabi SAW ni. Maka di sana disebut di dalam hadis, saya kira hadis ni kalau di dalam bulan Ramadan kita mesti akan dengar, iaitu makanlah kamu makanlah kamu sampai hatta tasma'u, sampailah kalian mendengar apa? Sehinggalah kalian mendengar sautun ataupun suara ataupun azanun, suara azan yang dialunkan oleh siapa? Abdullah bin Ummi Maktum ataupun Ibnu Ummi Maktum. Kalau kamu dah dengar suara Abdullah bin Ummi Maktum, berhenti makan, menunjukkan waktu subuh telah pun masuk. Oh, barulah kita tahu rupa-rupanya untuk azan subuh ada muazzin lain yang tukang azan ni. Siapa nama dia? Abdullah bin Ummi Maktum. Siapa dia Abdullah bin Ummi Maktum ni? Abdullah bin Ummi Maktum ni, dia ni di antara salah seorang, bukan sekadar dia ni sahabat Nabi SAW. Bahkan Abdullah Ummi Maktum ini juga dia mempunyai pertalian persaudaraan dengan Sayyidatuna Khadijah.
Dia ada hubungan persaudaraan dengan isteri Nabi SAW, iaitu Sayyidah Khadijah. Baik, maka kisah beliau ini di antara kisah yang menarik ketika mana dia berada di Madinah dah waktu tersebut. Apa berlaku kepada dia? Dia ni bukan orang yang sempurna fizikal macam kita, tetapi dia OKU yang bermata buta. Kedua-dua belah mata dia ni buta. Dia seorang yang buta. Kita kalau buta mata ni agak-agak nak datang tak masjid, mata buta lah ustaz, cari jalan pun tak jumpa. Jangankan kata nak pergi masjid, saya nak pergi mandi pun ustaz, kadang saya menggagau merata. Contoh, kalau kita cakap macam tu. Dan begitulah juga mungkin perasaan dan prasangka Abdullah bin Ummi Maktum ketika permulaan Nabi SAW seru para sahabat ni untuk menunaikan solat berjemaah. Dia datang dan dia memberikan excuse kepada Nabi SAW dengan berkata, "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk tidak datang menunaikan solat berjemaah. Izinkan aku supaya aku ni tak payahlah nak datang solat berjemaah." Pasal apa? Maka dia menunjukkan kepada Nabi SAW kekurangan yang ada pada dia, iaitu mata buta. Macam mana nak pergi solat berjemaah? Baik, Nabi SAW bertanya soalan kepada Abdullah bin Ummi Maktum, satu soalan yang patut kita rasa malu. Apa soalannya? Adakah engkau buta mata kan? Betul. Tetapi adakah telinga engkau juga turut pekak? Maksudnya telinga boleh dengar tak telinga? Dia kata telinga okey, tak ada masalah. Maknanya telinga engkau dengar tak azan yang dialunkan, azan yang dilaungkan pada tiap-tiap hari sehari 5 kali? Maka jawab dia, ya. Dia kata aku mendengar. Maka tidak ada excuse bagi engkau tetap kena datang juga untuk menunaikan solat berjemaah. Baik, bila kita tengok macam ni, apa yang berlaku kepada Abdullah bin Ummi Maktum? Dia minta izin untuk tak nak datang. Kita tak datang, tak ada siapa tanya pun. Imam tak pernah pergi cari mana rumah hak tak datang solat jemaah. Jom kita pekat pergi ketuk Pak Haji, tak pergi solat berjemaah. Apa berlaku? Bertumbuk dah kita kalau buat macam tu. Tapi tak ada siapa pun pergi kacau kita tak nak datang. Tapi kalau cerita Abdullah bin Ummi Maktum, dia tak dapat datang, dia pergi cerita dan dia pergi minta izin terlebih dahulu untuk tak datang. Lama tak datang ni, mai jumpa imam-imam saya lama tak datang. Pasal apa? Malas. Okey, baik. Contoh, maka bila dia cakap macam tu dan Nabi SAW bertanya, dengar tak azan? Dia kata dengar, maka tidak ada excuse pada waktu tersebut. Apa berlaku kepada Abdullah bin Ummi Maktum? Maka dia tidak pernah meninggalkan solat berjemaah sama sekali bermula pada hari tersebut. Dan bagaimana dia pergi menunaikan solat berjemaah? Maka dikatakan dia menggunakan batang-batang pokok kurma sebagai petunjuk untuk beliau sampai ke masjid. Dia keluar daripada rumah dia, maka kiraan pada batang pokok kurma itulah yang menjadi petunjuk untuk bawa dia sampai ke masjid pada waktu tersebut. Sahabat-sahabat rahimakumullah, OKU kah kita? Tak. Cacat kah kita? Tak. Macam mana keadaan kita ni? Mata buta? Tak juga. Telinga pekak? Tak juga. Tangan kudung ke kaki kudung ke? Tak juga. Kalau sahabat-sahabat pernah perasan, tapi hari ni dia tak datang, ada seorang OKU yang selalu ikut kuliah saya. Kami panggil dia dengan kepanggilan Pak Lang. Dia ni salah seorang atlet Paralimpik dan pernah dapat pingat dan pernah jadi Johan Paralimpik ni, bawa wheelchair ni. Baik, apa berlaku dekat dia? Dia di antara orang yang melazimi solat berjemaah. Bukan sekadar solat berjemaah, maka dia juga orang yang melazimi kuliah-kuliah dan majlis ilmu. Dia datang dengan wheelchair dia, dia boleh turun dan dia mengesot daripada tempat dia letak wheelchair, dia mengesot masuk kat dalam masjid. Tak malukah kita dengan orang yang sihat tubuh badan macam tu? Sahabat-sahabat rahimakumullah, sebab itu di antara beberapa kisah yang menunjukkan bagaimana mereka di zaman sahabat bersungguh-sungguh untuk menunaikan solat berjemaah. Baik, tu kisah yang pertama. Kita cerita pula satu kisah yang kedua. Kisah yang kedua ini juga berlaku di zaman Nabi SAW. Nak cerita ni tentang hebatnya solat berjemaah ni. Tuan-tuan mungkin pernah mendengar seorang yang bernama ataupun seorang sahabat yang dikenali dia dengan kayanya dia. Seorang jutawan di antara sahabat-sahabat Nabi SAW ni, maka dia di antara orang yang kaya. Bila kita sebut sahabat yang kaya ni, mungkin dalam fikiran kita yang pertama adalah Uthman bin Affan, kaya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an juga seorang yang kaya. Dan di antara yang kaya ini seorang yang bernama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an ni Allah telah berikan kepada dia kekayaan dunia dan kekayaan akhirat.
Dia dapat dua-dua benda sekali. Apa berlaku kepada dia? Dia seorang yang jutawan, businessman, yang kaya, yang sibuk. Tetapi kesibukan dia tidak membataskan ataupun tidak menjadikan dia ni orang yang tidak pernah sampai ataupun orang yang tidak mendatangi solat berjemaah pada zaman Nabi SAW. Apa yang Abdurrahman bin Auf ni buat pada waktu tersebut? Satu ketika Abdurrahman bin Auf ni dia sibuk menguruskan harta ataupun business partner dia yang bawa barang datang daripada Syam pergi ke Madinah. Maka dia sibuk dia uruskan barangan dia. Kalau kita hari ni mungkin ada orang sibuk dengan pasar malam, ada orang dia sibuk dengan pasar siang dia, ada orang dia sibuk dengan bisnes, dengan pekerjaan dia, maka dia pun mengatakan tak dapat nak pergi menunaikan solat berjemaah disebabkan kerana kesibukan tu tadi. Nah, sekarang kita tengok ni, seorang yang hebat, kita jutawan ke kita? Tak pun. Okey, kaya sangatkah kita ni sampai tak boleh solat berjemaah? Tak juga. Apa hebatkan sangat kita ni jadi ketua menteri ke, kita ni jadi TYT ke, kita sultan ke, kita raja ke, kita yang berhormat ke, sampai ke tahap kita sibuk sangat sampai tak boleh nak datang solat berjemaah ni? Tak juga. Kadang-kala tak ada buat apa pun, goyang kaki sahaja duduk rumah, tapi kita tak sampai. Kita lihat Abdurrahman bin Auf, seorang lelaki yang amat sibuk, maka kesibukan dia tidak menjadikan dia tak datang solat berjemaah. Satu hari ni ketika dia sibuk menyebabkan dia lambat sampai ke masjid, lambat dia terlewat. Lewat Abdurrahman bin Auf ni bukan macam lewat kita. Lewat kita orang dah selesai kita sampai. Lewat kita pada rakaat yang terakhir. Lewat kita ni ketika orang dah sujud ataupun orang dah tasyahud dah baru kita sampai. Tapi lewat Abdurrahman bin Auf ni adalah lewat bagi dia, bukan bagi kita. Lewat bagi dia ni ketika satu hari dia mendatangi solat berjemaah. Waktu dia sampai, Nabi SAW dah pun angkat takbiratul ihram pada waktu tersebut. Nabi SAW dia sampai-sampai saja, Nabi SAW dah angkat takbiratul ihram. Apa ada kat dalam hati dia orang ni, kalau dia dunia dekat tangan sekalipun, kalau dunia tak masuk dalam hati dia ni, dia takkan rasa rugi pada dunia, tapi yang dia duk rasa rugi adalah pada akhirat. Dia rasa, ya Allah, ruginya aku, kenapalah hari ni aku lambat. Kalau kita duduk dekat tempat Abdurrahman bin Auf, relax lah. Bukan pun kita lewat mana pun, kita masih lagi dapat rakaat pertama, bukan? Kalau kita tak ada masalah. Tapi ada masalah bagi Abdurrahman bin Auf, kerana dia duduk terngiang-ngiang, dia duduk teringat ada pahala di sana, ada satu pahala yang besar. Apa pahala yang besar ni? Bukan sekadar solat berjemaah semata-mata, tetapi satu pahala iaitu al-intizarus solah qabla solah fahiya solah. Menunggu masuk waktu solat, sebelum solat, itu pun dah ada satu pahala yang besar. Apa pahala yang menanti seseorang yang menunggu masuk waktu solat? Iaitu menunggu masuk waktu solat sebelum solat, maka mereka akan mendapat pahala solat yang sempurna seumpama orang yang telah pun solat pada waktu tersebut. Pahalanya bukan pada perbuatannya, pada pahala dia telah dapat. Yang kedua, di sana ada satu pahala yang besar. Pahala berturutan di antara takbir imam dengan takbir makmum. Innama ju'ilal imam liyutammu bih. Sesungguhnya dijadikan orang yang bersolat berjemaah yang berimam ini, maka imam ini akan mengepalai ataupun mengetuai solat yang dijalankan. Maka di sana ada satu pahala yang besar, pahala mengangkat takbir bersamaan dengan takbir imam. Apa maknanya? Ketika imam angkat takbir Allahu Akbar, maka makmum pun terus mengangkat takbir dengan mengucapkan Allahu Akbar, berturutan takbir imam dan takbir makmum. Itu maknanya bersambung takbir tersebut. Di sana ada satu pahala. Buktinya ketika Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, bila dia tak dapat menyambung takbir imam dengan dia sampai Nabi SAW telah pun mengangkat takbir, dia rasa rugi, dia rasa ralat, dia rasa menyesalnya, aku kenapalah hari ini aku lambat. Kalau kita takkan menyesal pun kerana kita masih dapat rakaat tersebut. Tapi tidak bagi orang yang dalam hati ada akhirat, dia menyesal. Menyesal dia ni sehingga menyebabkan dia bertemu dengan Nabi SAW selepas daripada dia menunaikan solat dengan berkata, ya Rasulullah, ada tak apa-apa cara yang boleh aku lakukan untuk aku nak tampung balik markah aku yang terkurang tadi?
Kita datang solat tak kira dapat 10, 10, dapat 27, 27, dapat 1, 1. Apa aku peduli? Tak nampak pun dapat apa. Tapi tidak bagi orang yang beriman, dia rasa rugi dan dia nak rebut. Kalau orang lain dapat 27, maka aku mesti dapat 27 juga. Ini orang yang cintakan akhirat ni. Akhir sekali bila dia bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, macam mana cara untuk aku nak dapatkan pahala ataupun markah yang aku terluput, yang aku tertinggal tadi? Dan Nabi SAW dia nak didik para sahabat. Dia nak memberikan motivasi kepada para sahabat. Bila kita sebut cerita pasal akhirat, cerita tentang pemberian nikmat ataupun kurniaan Allah ni, maka tak boleh kita nak comparekan dengan mana-mana benda yang ada dekat dunia. Yang Allah nak bagi itu lebih besar. Nabi nak didik ni sahabat ni supaya pandang akhirat itu, walal akhiratu khairun wa abqa. Sesungguhnya apa yang akan dan bakal kita perolehi di akhirat kelak, maka dia adalah benda yang paling terbaik dan paling kekal, yang tak boleh nak compare dengan segala kekayaan yang ada kat dunia. Apa kata Nabi SAW? Wahai Abdurrahman, kalaulah sekiranya engkau gadaikan, kalau engkau gadaikan keseluruhan kekayaan yang engkau miliki, Abdurrahman di antara yang terkaya di Madinah, kalau sekiranya engkau gadaikan keseluruhan kekayaan yang engkau miliki untuk engkau nak tebus pahala takbiratul ihram bersama dengan imam tadi, nescaya kekayaan engkau tak mampu pun nak tebus. Sahabat-sahabat rahimakumullah, saya kira cukup kita cerita yang tu pun kita dah boleh nampak bagaimana besarnya, hebatnya solat berjemaah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Sebab itu sebenarnya solat ataupun bab perkara ibadat ini dia ada hubung kait dengan akal yang waras dan juga iman yang berada kat dalam dada. Hari ni kalau kita ambil satu ekor kambing, kita letakkan kat depan kambing ni. Letak apa? Letak rumput 1 kilo, letak emas ataupun duit 1 juta. Ataupun emas 1 kilo. Rumput 1 kilo lawan dengan duit dengan emas 1 kilo. Kita tanya kambing, kambing pilih mana satu nak. Kalau kambing tu pilih emas, kita kata kambing ni binatang yang tak cerdik sebab dia pilih emas. Kambing ni pilih apa? Of course kambing akan pilih rumput. Maka kita kata kambing ni kambing yang ada akal, pasal dia pilih makanan yang tepat bagi dia. Baik, sekarang kita pula. Okey, Pak Haji, saya nak tanya satu soalan dekat Pak Haji. Apa soalannya Ustaz? Okey, sekarang ni RM1 dengan RM27, mana lebih banyak Ustaz? Mana lebih banyak Pak Haji? Oh, RM27 lebih banyak Ustaz daripada RM1. Baik, Pak Haji nak yang RM1 ke Pak Haji nak yang RM27? Kalau macam tu Pak Haji pilih yang RM1 lah Ustaz. Pak Haji, RM1 dengan RM27 mana paling banyak? RM27 banyak, RM1 sikit. Pak Haji nak yang sikit ke yang banyak? Pak Haji ambil yang sikit. Sekali lagi Pak Haji, RM1 banyak ke tak? Tak banyak. 27 banyak ke tak? Banyak. Pak Haji nak yang banyak ke yang sikit? Pak Haji nak yang sikit. Apa kita nak kata dekat Pak Haji ni? Kalau orang Melaka ni dia sebut perkataan lah habau punya Pak Haji. Okey, baik. Yang tu pun tak boleh nak faham. Tapi itulah yang kita katakan. Kenapa kita jadi macam tu? Sebab tu saya selalu sebut, bila mana perkara akhirat digunakan matematik, formula matematik dunia, nescaya kita tak nampak akhirat itu hebat. Kalau nak kira dalam bab pahala, nak kira dalam bab akhirat, kita gunakan kalkulator dunia, kita takkan rasa pun akhirat itu hebat. Tetapi bila mana akhirat itu dihitung dan dinilai dengan kalkulator ataupun kiraan hisab akhirat, nescaya kita rasa dunia ni tak ada apa. Sebab tu untuk nak buat sesuatu benda yang berkaitan tentang ibadat, maka kita perlu kiraan dengan menggunakan matematik akhirat, bukan matematik dunia. Kalau pakai matematik dunia, selagi itulah kita akan rasa solat kita datang ke masjid akan rugikan masa, akan hilangkan tenaga, akan mengurangkan dunia kita. Tapi kalau kita menggunakan matematik akhirat, nescaya seorang itu dia tak pandang pun apa yang dia miliki, tetapi dia pandang apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah nanti kita akan sambung pada khutbah nanti. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi